Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali secara alam maya bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 2 bersama Ustazah Siti Norazani binti Muhammad Arifin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk malu perisamaan dalam bidang akhlak. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 184 hingga 190. Baik, objektif bagi tajuk ini ada 7 semuanya. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud malu. Kedua, murid dapat menyatakan dalil nakli berkaitan dengan sifat malu. Ketiga, murid dapat menyatakan contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, murid dapat menjelaskan sifat malu yang dituntut dan dilarang beserta dengan contoh. Kelima, murid dapat menerangkan hubungan sifat malu dengan iman. Keenam, murid dapat menerangkan kepentingan sifat malu. Dan ketujuh, murid dapat mengamalkan sifat malu dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Jika awak semua dapat menguasai keenam-enam ini, awak boleh mencapai PBD sebanyak TP6. Awak boleh capai semua sekali TP6. Baik, kita akan tengok malu. Maksud malu dari segi bahasa. Kemudian kita akan tengok maksud malu dari segi istilah. Malu dari segi bahasa itu kembali kepada fitrah dan rasa segan. Pernah tak kita rasa segan? Kalau kita pernah rasa segan, itulah yang dinamakan dengan sifat malu. Nak lalu depan orang, rasa malu lah nak lalu sebab kita segan dengan dia. Itulah maksud malu. Dari segi istilah, merasa aib atau perasaan yang tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Contohnya, kita segan untuk memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Sebab itu ada sesuatu perkara yang buruk kan. Jadi itu ya malu yang sebenarnya. Kalau malu nak bertanya soalan, itu bukan malu. Seterusnya kita akan tengok dalil sifat malu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, murid-murid perhatikan bacaan Ustazah. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Maksudnya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Maksudnya dia berjalan dalam keadaan malulah. Dia berkata, sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, iaitu memberi minum ternakan kami. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menerangkan, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Daripada Ibnu Majah. Akhlak orang Islam adalah malu. Jadi kalau kita seorang yang pemalu, malu nak buat benda-benda yang buruk, malu nak buat benda-benda yang jahat. Contohnya, bila kita bersendirian, kita pegang telefon, kan? Bila kita bersendirian, kita pegang telefon, kita malu nak cari benda-benda yang tidak berfaedah. Itu maksud malu yang sebenar. Bila kita, walaupun kita seorang, kita malu nak WhatsApp lelaki, malu nak berhubung dengan lelaki, malu nak tiba-tiba nak WhatsApp kawan lelaki, nak tanya khabar dia, nak tanya dia buat apa, kita rasa malu. Itu adalah malu yang sebenarnya. Sebab apa? Lelaki dan perempuan tidak boleh bergaul, tidak boleh bercampur, tidak boleh berurusan tanpa ada sebab musabab. Tak boleh nak saja-sajalah. Lelaki tak boleh nak saja-saja WhatsApp perempuan. Kalau ada rasa malu nak WhatsApp, itulah malu yang dituntut dalam Islam.
Terusnya, contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah. Ini contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW melakukan banyak ibadah kerana malu kepada Allah. Contoh ini kita boleh ambil lah. Rasulullah ni dia melakukan banyak ibadah sebab dia rasa malu dengan Rasulullah dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa Rasulullah banyak melakukan ibadah? Kerana Rasulullah malu dengan Allah. Kerana nak tunjuk supaya nak tunjuk nak mengabdikan diri, nak bagi tahu rasa dia bersyukur kepada Allah. Sedangkan Rasulullah ini adalah antara makhluk Allah yang telah dijanjikan oleh syurga. Namun Rasulullah tidak berhenti beribadah, bahkan dia rasa malu dengan Allah sebab Allah kata ini dah confirm dah syurga. Rasulullah dah confirm dah syurga, tapi dia tetap beribadah untuk menunjukkan rasa syukur. Dalam Al-Mughirah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW gigih menunaikan salat malam sehingga bengkak kedua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, adakah aku ini hamba yang bersyukur? Sedangkan kita, Allah tak janji pun kepada kita, engkau ni syurga ke, engkau ni neraka. Allah janji pada kita, tapi kita rasa berat untuk bangun solat malam. Tak saya bangunlah solat malam. Tanya solat 5 waktu kita cukup ke tak cukup? Tanya pada diri kita, adakah aku ini hamba yang bersyukur? Tanya diri kita, kita bersyukurkah kita? Kalau kita bersyukur, banyak mana dah ibadah kita buat? Kalau kita bersyukur, adakah kita ni orang yang solat di awal waktu? Kalau kita bersyukur, adakah kita ni sentiasa buat baik? Kalau kita bersyukur, setiap kali Allah bagi nikmat setiap hari, adakah kita mengucapkan Alhamdulillah? Tanya pada diri kita. Baik, apa sifat malu yang dituntut oleh Allah? Malu melakukan maksiat yang haram. Kita kena ada rasa malu melakukan maksiat yang haram ni. Biar kita ada rasa malu melakukan maksiat yang haram. Contohnya apa? Berjudi, mengumpat, mengutuk kawan. Jangan kita rasa sedap, nikmat je nak kutuk kawan kita. Engkau ni dalam buruk bodoh, hitam pula tu. Hidung, alah ada jerawat pula kat hidung. Kalau kita rasa nikmat, kita rasa bahagia dengan kita kutuk kawan kita, kita tak ada rasa malu. Mengumpat. Mu tahu tak? Dia tu kan, aku tengok dia, kain dia terkoyak. Macam ni kan. Lepas tu kata tolong ni kan. Berapa mengumpat. Tu tak ada rasa malu. Biar dalam diri kita ada rasa malu dalam melakukan maksiat yang haram. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah. Biar ada rasa malu melanggar perintah Allah. Contohnya tidak tinggal solat. Ni relax je tak tinggal solat. Tak ada rasa bersalah langsung. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepatlah bertaubat wahai anak murid yang saya sayangi sekalian. Jangan kita rasa nikmatnya tinggal solat. Biarlah kita rasa bersalah dengan meninggalkan solat. Biar kita rasa malu melanggar perintah Allah. Biar kita rasa malu melanggar perintah Allah. Jangan bagi kita rasa nikmat bila kita langgar perintah Allah. Seterusnya, tidak makan di khilaf ramai pada siang bulan Ramadan. Mentang kan yang perempuan ni. Mete-mete lah. Tanya kalau Kelantan mete-mete lah. Kalau orang sini kata apa? Kalau orang sini kata apa? Ustazah tak tahulah nak terjemahkan dalam bahasa orang KL ni. Macam dia kata, sedap lah kau tak puasa, boleh makan secara open. Tak boleh pada bulan puasa kita kena hormat orang yang berpuasa. Walaupun masa tu kita wajib pun kat atas kita puasa. Murid-murid perempuan, kalau awak tak puasa pada bulan Ramadan, tolonglah rasa malu, rasa segan untuk makan di depan khalayak ramai. Waktu rehat, contoh di sekolah waktu rehat pada bulan puasa, janganlah awak pergi selamba je makan nasi dalam kelas kan, sedangkan kawan-kawan yang lain berpuasa. Tahu awak tak wajib berpuasa, tapi janganlah sampai orang tahu yang kita ni tengah period. Kan? Jangan sampai orang tahu kita ni tengah period. Okay. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat. Contohnya tidak meninggalkan solat sunat rawatib. Ni rawatib B kat sini.
Tidak meninggalkan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika akan ditimpa musibah. Janganlah sampai kita tak derma. Kan? Okay, malu melakukan perkara makruh iaitu makan dengan tangan kiri atau bercakap tidak sopan. Suka hati je cakap perkataan bola, bela, gila. Kan? Tolonglah rasa malu sangat. Angkatlah apa yang kita katakan itu kembali kepada kita supaya kita dapat mencegah diri kita daripada melakukan perkara ini. Seterusnya sifat malu yang dilarang. Ada berapa sifat malu yang dilarang? Ada 3. 1, malu belajar. 2, malu melakukan perintah agama. 3, malu melakukan kebaikan. Ini adalah sifat malu yang dilarang. Ini adalah sifat malu yang dilarang. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, malu belajar. Malu kita nak berada di depan kelas. Malu nak membaca di khalayak ramai. Malu nak ke majlis ilmu. Malu bertanya guru. Malu berdaping dengan ulama. Sekarang ni apa? Sekarang ni dalam isu awak sekarang adalah malu. Malu nak buka video masa meet. Malu nak jawab soalan cikgu masa meet. Okay? Ustazah minta tolong baca doa je. Susah benar nak wakilkan diri tu baca doa. Padahal semua pandai baca doa. Yang ni malu yang dilarang. Yang kedua, malu melakukan perintah agama. Yang kedua ni malu melakukan perintah agama seperti malu menjadi imam solat, malu berucap di hadapan khalayak, malu mengaku ibu bapa yang tua dan miskin. Yang ni paling apa? Paling dilarang lah. Rasalah ibu ayah kita. Kalau kita tahu kita dalam keluarga miskin, kalau kita tahu kita dalam keadaan yang susah, kita lah kena bantu, kena belajar bersungguh-sungguh. Tekad, aku belajar sungguh-sungguh, aku nak kayakan keluarga aku. Aku nak bagi mak ayah aku senang. Ni malu. Mak kau kerja apa? Malu nak cakap mak aku ni kerja cleaner. Cakap mak aku kerja kat sekolah. Makan bangga. Cakap je lah, mak aku kerja cleaner. Malu nak apa? Tak perlu malu sebab mak kita kerja cleaner ke, kerja tu jadi tukang masak ke, kerja kilang ke. Mak kita buat kerja yang halal. Mak kita buat kerja yang halal. Kena bangga. Ustazah bangga. Mak ayah Ustazah hanyalah seorang penoreh getah. Tapi Ustazah dah tekad. Ustazah tekad. Ustazah nak belajar sungguh-sungguh. Nanti bila Ustazah dah kerja, Ustazah nak bagi duit bulan-bulan, mak ayah Ustazah dah tak perlu kerja. Sekarang mak ayah Ustazah dah tak kerja. Kami adik-beradik bagi duit bulan-bulan kepada mereka. Kita lah tak payah nak malu miskin. Bahkan itu jadikanlah itu sebagai kekuatan dalam diri kita untuk kita sentiasa bersemangat belajar. Yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Ini malu yang dilarang. Contohnya malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Malu nak pergi masjid. Malu nak pergi belajar agama. Malu nak pergi belajar mengaji Al-Quran. Takut apa? Takut pandai. Ingat ya anak-anak, ini adalah malu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hubungan malu dengan iman pula. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan seluruhannya kerana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud malu itu sebahagian daripada iman. Sebaliknya orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Oleh itu keimanan dan ketaatan seorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Kalau tak ada malu dalam diri, kalau ada malu, adanya malu dalam diri, itu bantu kita meninggalkan suruhan bantu kita untuk tidak melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhan Allah. Tapi kalau malu tu tak ada dalam diri, kita akan rasa kita akan mudahlah untuk melakukan maksiat tanpa segan silu. Sebab apa? Sebab malu itu berkait dengan keimanan. Kalau sebabkan tak ada malu, contohnya orang yang couple, sebabkan dia tak ada malu, dia tak malu untuk membonceng dengan boyfriend dia.
Kan. Kalau Ustazah malu lah kalau orang tengok. Kita wanita, kan? Wanita solehah. Kita nak jadi wanita solehah. Kalau wanita solehah ni, dia akan dapat, Allah dah janji apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Siapa lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Kalau lah awak couple sekarang, awak nak tengok diri awak macam mana, awak tengok perangai boyfriend awak dengan girlfriend awak. Ustazah tak galakkan awak couple. Sebab couple itu haram. Apa tujuan awak couple sekarang? Apa tujuan awak couple sekarang? Awak nak kahwin esok? Awak nak kahwin lusa? Awak nak kahwin 6 bulan lagi? Awak nak kahwin setahun lagi? No. Paling cepat awak kahwin pada umur awak 20 tahun. Apa bedanya couple sekarang? Tak ada faedah. Tak ada faedah. Yang banyaknya kemudaratan. Contohnya, stres dia tak balas WhatsApp kita. Tak payah cakap lah lelaki dan perempuan. Dia tak tipulah kalau dia tak pernah tergelincir. Tak nak dia akan pergi ke arah zina. Okay? Elakkan diri kita supaya malu itu adalah menjadi sebahagian daripada iman kita. Elakkanlah diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Okay. Seterusnya kepentingan malu. Kepentingan sifat malu. Malu melakukan maksiat, kita ada rasa malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah SWT. Contohnya berdua-duaan dengan lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan sah. Senyap-senyap pergi dating, walaupun awak duduk di satu tempat kedai makan, kat sini meja orang lain, kat sini meja orang lain, kat sini meja lain, awak duduk di ceruk ini, biarlah awak rasa malu, dan ini adalah perbuatan yang salah. Kepentingan sifat malu, kenapa jadi malu kat sini ni? Penting keimanan, orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala yang tidak bermoral seperti vandalism apa semua tu kan, bully apa semua. Ni akan jadi benteng. Kalau adanya malu adalah benteng keimanan kita. Takkanlah kita akan buat benda-benda yang sedemikian. Orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Yes, orang yang malu terhindar daripada maksiat. Sebabnya apa? Sebab malu itu adalah perisai keimanan. Sifat malu seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Kalau perasan orang yang ada sifat malu ini, dia seorang yang lemah lembut. Dia seorang yang sopan santun, kan? Okay. Memang kita tengok dia pun, kita rasa tenang. Okay, yang terakhir sekali, yang kelima, belum-belum mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Hidup kita ni kita nak redha Allah. Kita buat ibadah, kita nak redha Allah. Kita belajar, kita nak buat redha Allah. Kita tolong mak ayah kita nak buat redha Allah. Kita tolong uruskan adik kita nak redha Allah. Sebab apa? Sebab yang paling tertinggi, markam yang paling tinggi adalah redha Allah. Redha Allah. Kalau Allah tak redha kita tak ke mana kita ni? Okay. Ada 5 sifat malu. Kelas satu ni, biarlah semua ini ada dalam diri kita. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada Ustazah. Sekian. Terima kasih. Kalau ada soalan, boleh tanya Ustazah. Boleh WhatsApp Ustazah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.